ramai juga yang bertanya kepada saya, kenapa tiba-tiba saya muncul semula dan membuat kritikan kepada pemerintahan Datuk Abdullah Ahmad Badawi. Saya nak jelas di sini bahawa saya beri pengakuan, iaitu saya tidak akan campur tangan dalam urusan kerajaan apabila saya letak jawatan. Dan selama 2 tahun, saya tidak campur tangan. Bahkan dalam pilihan raya tahun 2004, saya berkempen untuk memberi kemenangan kepada Barisan Nasional, kepada UMNO di seluruh negara, melainkan di Terengganu. Saya ada program untuk pergi ke Terengganu, tetapi last minute saya dapat maklumat, dapat telefon call kata tak payahlah saya pergi ke Terengganu kerana nama saya ni buruk sangat di Terengganu kerana dikaitkan dengan Eric Chia. Dan dengan kerana itu saya tak pergilah ke Terengganu. And since then I have never been to Terengganu for a long since that time. I may be going to Terengganu unless of course they stop me from going to Terengganu. But saya kempen untuk nak bagi kemenangan. Jadi bukanlah saya ni bila dah keluar daripada tidak jadi Perdana Menteri, tidak ingin menjayakan parti yang saya pimpin sekian lama. 22 tahun saya jadi presiden parti itu. Dan saya masih ingin melihat parti itu mendapat kemenangan. Sebab itu saya berkempen. Walaupun apabila dapat kemenangan pada 2004, didakwa bahawa kemenangan itu 99.9% ialah kerana Datuk Abdullah Ahmad Badawi. Kerana dia seorang saja, maka kemenangan yang begitu cemerlang, gemilang dan terbilang telah dicapai. 99.9% kerana kalah. Tapi takkanlah kerja-kerja yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman dulu, oleh Tun Razak dulu, oleh Datuk Husin dulu, dan juga oleh saya selama 22 tahun, takkanlah tak ada kesan langsung. Kalau kita buang semua ini dan tinggal Datuk Abdullah saja, apakah dia akan dapat kemenangan? Buang semua yang kerja-kerja, hasil kerja Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Husin dan juga saya. Buang semua ini. Apa ada dalam negara kita ini yang nak bagi kemenangan yang cemerlang kepada Datuk Abdullah Ahmad Badawi? Sepatutnya akuilah sikit. Bukanlah saya nak suruh puji saya kerana saya buat apa-apa, tapi puji iktiraf sumbangan pemimpin-pemimpin yang lama. Jangan begitu sekali takbur berkata bahawa kemenangan itu disebabkan hanya oleh satu orang ini. Ini menunjuk betapa takburnya seorang pemimpin. Itu pun saya tidak kata apa-apa. Tak apalah kalau menafikan sumbangan daripada pemimpin-pemimpin lain, daripada saya, nak menafikan, itu pun tak mengapa. Dan saya tidak tegur selama Datuk Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri, walaupun awal-awal lagi saya berasa tidak senang hati kerana kerajaan Barisan Nasional sudah dijadikan kerajaan keluarga Datuk Abdullah Ahmad Badawi. Anggota keluarganya memainkan peranan
yang amat besar. Dia boleh menapi, tetapi kita semua tahu tentang peranan Khairi umpamanya memilih orang-orang tertentu untuk bekerja di tingkat 4 dan juga di kementerian-kementerian. Dan mereka ini mempunyai kuasa yang semua orang tahu. Sehingga ada kalanya ada orang yang membuat cadangan tertentu dan bertanya kepada saya, apakah sekarang ini saya perlu berhubung dengan Khairi? Siapa dianya Khairi ini? Apakah dia pegawai tinggi kerajaan? Apakah dia Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri? Dia tidak pegang apa-apa jawatan pun dalam kerajaan, tetapi masing-masing berpendapat mereka perlu berhubung dengan Khairi untuk meluluskan sesuatu. Ada juga menteri besar yang akan menapi bahawa sebenarnya mereka mendapat panggilan telefon untuk menukar nama kontraktor daripada yang sudah diberi, tukar kepada nama yang lain. Saya yakin menteri besar ni, saya tahu siapa dia menteri besar ni. Dia akan menapi. Tetapi bila dia menapi, dia membohong. Ada juga menteri besar yang apabila Khairi datang ke negerinya, menteri besar pergi sambut. Wah, bukan yang besar sekali orang ni. Tetapi bila tanya kepada Pak Lah, menantu dia tak ada buat apa-apa. Takkanlah dia nak buat macam itu. Itu jawapannya yang kita dengar selalu. Tetapi kita tahu hakikatnya berlainan. Sebab itu saya terpaksa, terpanggil untuk mendedahkan perkara ini.